Assalamualaikum, saya Azam Abdullah dan ini pasukan sahih edisi Isnin 5 April 2021. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Kenyataan media Jabatan Kesihatan Negeri Perak berkenaan penularan isu pegawai polis didakwa meninggal dunia selepas menerima vaksin kedua di Hospital Grid Perak. Jabatan Kesihatan Negeri Perak mendapati terdapat penularan berita menerusi media sosial seperti di Facebook mengenai isu seorang pegawai polis berumur 50-an dari Grid yang telah meninggal dunia akibat komplikasi suntikan kedua vaksin. Hasil siasatan mendapati pegawai polis tersebut telah dirujuk dari Hospital Grid ke Hospital Taiping. Pegawai polis tersebut mempunyai sejarah penyakit darah tinggi dan kencing manis. Jabatan Pembangunan Wanita memaklumkan bahawa berita yang tular berkenaan inisiatif bantuan khas ibu tunggal yang disebarkan di media sosial adalah tidak benar sama sekali. Menurut makluman itu, kononnya inisiatif ini adalah di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Sebuah syarikat telah dikenakan denda sebanyak RM100,000 di atas 4 pertuduhan kerana telah melepaskan habuk tanpa kawalan dari proses pembuatan premix. Siasatan lanjut mendapati premis gagal mengemukakan pemberitahuan bertulis sistem kawalan pencemaran udara SKPU, gagal melantik orang berwibawa, gagal memastikan SKPU berfungsi dengan baik dan tidak menjalankan pemantauan prestasi SKPU pada sistem back filter yang dipasang pada proses pembuatan premix. Semua pihak adalah dinasihatkan supaya tidak sesekali melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan mencuba melakukan jenayah alam sekitar. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM telah menaikkan nilai ambang keterhutangan secara kekal bagi syarikat daripada RM10,000 kepada RM50,000. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, inisiatif itu susulan keadaan ekonomi global dan dalam negara yang mungkin mengambil masa lebih lama untuk pulih akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata tindakan mengekalkan nilai ambang keterhutangan syarikat kepada amaun melebihi RM50,000 berbanding nilai asal bertujuan mengurangkan beban serta impak kepada syarikat yang berdepan masalah aliran tunai daripada tindakan penggulungan. Seterusnya, kerajaan memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Keningau, Sabah disambung 14 hari lagi bermula hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata secara kumulatif setakat ini sebanyak 2,138 kes COVID-19 direkodkan di daerah itu dengan beberapa kampung dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP di ketika ini. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di 3 kolej kediaman Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu selama 14 hari bermula hari ini. 3 kolej kediaman itu ialah Tun Mustafa, Tun Fuad dan Tun Pangeran Ahmad Rafai. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan berlaku penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan penghuni di 3 kolej itu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Baik, sementara itu, 15 kes positif COVID-19 direkodkan di Kampung Pagalungan Ansip. Ismail Sabri berkata pelaksanaan PKPD itu bagi memudahkan tindakan kawalan COVID-19 dijalankan dengan cepat dan berkesan, seterusnya menghalang penularan dalam komuniti. PKPD di Kampung Kalindukan No. 1 Sabah dimulakan pada 5 April hingga 18 April 2021. Sebelum ini, 8 kes positif dikesan di Kampung Kalindukan. Dan seterusnya, PKPD di Taman Guru Kuantan Pahang ditamatkan hari ini lebih awal daripada yang dijadualkan. Sehingga kini KKM melaksanakan 481 ujian saringan dan daripada jumlah itu sebanyak 89 kes positif direkodkan. Menurut KKM, mengesahkan baki kes aktif di lokaliti itu adalah terkawal serta tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan.
Baik, Radio Televisyen Malaysia RTM membuktikan dominasi dan kredibiliti sebagai stesen penyiaran terunggul negara selama 7 dekad apabila berjaya mencipta 4 rekod baharu dalam Malaysia Book of Records, iaitu stesen penyiaran paling lama, siaran langsung majlis perasmian sambutan ulang tahun Hari RTM ke-75 secara serentak melalui radio dan TV RTM, forum terbanyak disiarkan secara langsung serentak melalui TV dan radio, dan orkestra paling lama. Tahniah RTM. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein menyifatkan rundingan pemimpin tahunan ke-23 sebagai sesuatu di luar jangkaan dalam keadaan semasa mendepani COVID-19. Rundingan tersebut adalah platform peringkat tertinggi bagi perbincangan dua hala, hal ehwal serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Menerusi rundingan tahunan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Al-Bolkiah antara lain akan menilai kemajuan kerjasama sedia ada kedua-dua negara. Pada peringkat awal tu kita terpaksa memikirkan SOP yang terbaik, kaedah di mana kedua-dua pemimpin dapat membincangkan isu-isu yang kadang-kalanya agak sensitif yang menyentuh kedudukan ASEAN sendiri apabila kita fikirkan apa yang melanda Myanmar pada hari ini. Jadi untuk mewujudkan asas pertimbangan kita hari ini bila dibincangkan dengan Datuk Irwan, itu luar jangkaan saya. Kerana bukan secara simbolik dan lawatan fizikalnya, tetapi the substance daripada lawatan ini. Baik, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memaklumkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan mengemas kini data mengenai keberkesanan beberapa jenama vaksin sebagai persediaan berdepan varian COVID-19 termasuk varian Afrika Selatan. Jelasnya kewujudan varian agresif menyumbang kepada pertimbangan untuk membeli vaksin bersesuaian. Perkara ini kita akan terus pantau dan kita kena buat lebih banyak lagi genomic analysis ataupun analisa kepada genom virus yang kita kesan di Malaysia supaya kita tahu kes-kes di Malaysia ini adalah daripada varian mana. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedang melihat beberapa pelan sokongan membabitkan bekalan vaksin COVID-19 selepas timbul isu melibatkan vaksin AstraZeneca. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata keputusan itu bagaimanapun bergantung kepada mesyuarat jawatankuasa vaksin Selasa ini. Kita ada beberapa perancangan lain. Sebagai contoh, kita ada satu tawaran daripada Pfizer untuk tambah sebanyak 12.8 juta dos tambahan kepada apa yang telah pun kita tempah. Setakat ini kita dah tempah lebih kurang 30 juta. Projek River of Life yang bakal diteruskan untuk fasa 2 bukan hanya menumpu kepada pembangunan fizikal dan mengindahkan Kuala Lumpur semata-mata, tetapi turut mengambil kira kaedah mengelak banjir kilat daripada berlaku. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menegaskan sekiranya masalah banjir kilat tidak ditangani dengan berkesan, ia akan terus berulang dan menyusahkan penduduk. Sekarang ini kita merasakan kawasan CBD, itu kawasan di mana kita berada, terdedah kepada kemungkinan flood yang besar. Kalau sekiranya usaha-usaha tertentu tidak kita lakukan, kita sedang melihat bagaimana air yang melalui kawasan Masjid Jami' ini dapat dilencongkan dan bagaimana lebih banyak detention pond dapat dibina sama ada yang terbuka ataupun di dasar-dasar bangunan, di building foundation. Semua kaedah-kaedah ini sedang kita teliti dan kita laksanakan secara berperingkat.
Saudara, tiada isu pilih kasih antara rakyat biasa dan orang kenamaan. Itu tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur bagi mengulas dakwaan sesetengah pihak berkaitan tindakan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam mengenakan kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam kes-kes yang dikatakan VVIP ini, kebanyakannya adalah kes yang kita dapat tahu kemudian. Ya, dia bukan ketika itu. Jadi dalam kes sebegini, wajarnya SOP polis ialah buka kertas siasatan. Dia akan dipanggil, dirakamkan kenyataan dia, menjawab, ya, mengikut gambar-gambar ataupun video-video yang viral tadi. Baik, Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad berharap masyarakat orang asli terutama Tok Batin perlu lebih peka dan berhati-hati dalam membenarkan mana-mana individu memasuki kawasan perkampungan mereka. Beliau menjelaskan ianya bertujuan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam komuniti itu. Suasana sekarang tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kita kenali sejarahnya tiba-tiba datang dalam kampung kita. Kita tak tahu dia datang dari mana, virus apa dia bawa. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menerima sesiapa sahaja. Tak kira lah dia orang Rusia ke, dia orang Malaysia ke, asalkan dia orang yang tidak pernah masuk ke kampung itu, tiba-tiba dia masuk. Dalam keadaan tidak mematuhi SOP, itu adalah kesalahan. Terlelap ketika memandu di Perjayai Punca Kemalangan Bas Ekspres di kilometer 265.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran terowong menora awal pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintenden Muhammad Nordin Abdullah berkata, ketika kejadian, bas tersebut yang sedang dalam perjalanan dari Kulim ke Kuala Lumpur membawa 14 penumpang. Siasatan awal mendapati pemandu berusia 39 tahun itu terlelap menyebabkan bas hilang kawalan sebelum terbabas ke dalam longkang sebelah kiri jalan. Suspek yang mempunyai 19 rekod saman lampau berkaitan kesalahan trafik ditahan untuk siasatan lanjut. Seramai 3,000 usahawan pasar tani disasarkan untuk menerima kad debit bank muamalat tahun ini di bawah projek usaha sama Mukmin Pay Sdn Bhd dan Koperasi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Berhad. Usaha sama itu bukti komitmen untuk menjayakan projek pendigitalan pasar tani ke arah matlamat perniagaan tanpa tunai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Mukmin Pay Muhammad Yusni Ismail, pihaknya sentiasa bersedia untuk membimbing usahawan untuk memahirkan diri menggunakan teknologi yang disediakan. Baik, seterusnya pelajar, guru dan warga sekolah diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP pada setiap masa bagi memastikan sesi persekolahan dapat diteruskan dengan selamat. Itu kata Menteri Kanan Pendidikan Senator Datuk Dr. Muhammad Razzi Majidin. Beliau berkata pelajar terutamanya perlu sentiasa mematuhi SOP sewaktu tiba di sekolah dan semasa proses penyuraian selepas tamat sesi persekolahan bagi mengelak penularan COVID-19 dalam kalangan mereka dan juga warga sekolah. Pembukaan semula sekolah menengah pada 4 April melibatkan kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B memulakan persekolahan pada hari ini. Baik, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperuntukkan sebanyak RM100,000 sebagai bayaran zakat PTPTN kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) bagi membaik pulih rumah asnaf yang layak di negeri itu. Pengerusinya Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata zakat itu dimanfaatkan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR antara MAIPS dan Kolej Komuniti Perlis dan institusi pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET yang lain iaitu Politeknik Tuanku Said Sirajuddin PTSS dan Institut Kemahiran Mara IKM Berseri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menafikan bahawa syarikat gergasi teknologi tidak memilih Malaysia dalam perancangannya untuk memasang kabel dasar laut berikutan dasar Sabotaj Negara. Beliau berkata kabel dasar laut Eco dan Bifrost hanya melalui Singapura dan bukan Malaysia kerana Facebook telah membina pengkalan data di Tanjung Kling Data Center Park, Singapura
pada 2019. Katanya projek kabel dasar laut sebelum itu juga melepasi Malaysia seperti kabel Konsortium Asia Tenggara Jepun 2 SJC2 pada 2018. Pihak yang melakukan pencemaran sisa buangan terjadual mungkin berdepan hukuman denda lebih berat sehingga 15 juta ringgit itu, kata Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau berkata ini adalah antara carangan pindaan dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang sedang disemak semula kerana kompaun sedia ada terhadap pesalah sangat ringan. Ini kerana apabila berlaku pencemaran, loji air terpaksa ditutup, operator air terpaksa disediakan lori untuk hantar bekalan air kepada penduduk tanpa di-charge. Tetapi operator perlu tanggung kos berjuta ringgit untuk sediakan bekalan air sepanjang loji ditutup. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan JAHIK kini memantau 6 prasekolah di negeri itu kerana dikuatiri mengadakan sesi pembelajaran menyalahi hukum Islam. Pengarahnya Datuk Cik Muhammad Rahim Jusoh berkata ini berikutan pihaknya menerima laporan mendakwa pemilik tadika yang merupakan seorang wanita berusia 50-an adalah antara pengikut ajaran Asmaul Husna Wan Masri yang diwartakan sebagai ajaran sesat di beberapa negeri sebelum ini. Februari lepas, pengasas ajaran berkenaan Dr. Wan Masri Wan Muhammad yang dikatakan menyeleweng daripada amalan Ahli Sunnah wal Jemaah tampil mengaku kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam atas ajaran mengelirukan yang dibawanya sebelum ini. Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia diminta sentiasa peka sebelum mengeluarkan surat kelulusan membenarkan mana-mana pihak memasuki perkampungan orang asli untuk menganjurkan aktiviti. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Muhammad berkata JKAWA tidak seharusnya sewenang-wenangnya membenarkan sesiapa termasuk warga asing masuk ke perkampungan mereka, lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian bagi mengulas kedatangan seorang aktivis Rusia, Valeria Astashova, yang didakwa mengutip Burma tanpa kebenaran dan menginap di kampung orang asli Poswoh, Tapah bulan lepas. Masih lagi bersama dengan pasukan saya untuk yang di penghujungnya kita berkongsi kepada anda mengenai bicara naratif, iaitu akan membincangkan bertajuk Malaysia Prihatin setahun KKM hadapi pandemik COVID-19 bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi Ghazali, itu Timbalan Menteri Kesihatan 1 Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda boleh saksikan perbincangan menarik ini di saluran berita RTM dan juga di TV1 dan juga di RTM Klik. Baik, ini pula dari pada Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai ikon GG atau IGG. Tapi sebelum itu, ini dia untuk rasai pengalaman pameran VR RTM 75. Anda boleh layari laman rasmi RTM 75 untuk merasai pengalaman pameran secara VR, video, komplikasi sambutan dan feed media sosial dari seluruh negeri sempena ulang tahun RTM ke-75 baru-baru ini. Baik, seterusnya ini dia ikon GG atau IGG untuk anda. Sertainya ikon gigi. Siapakah ikon gigi? Iaitu ikon gigi merupakan sukarelawan dalam kalangan masyarakat sebagai role model masyarakat setempat menyampaikan mesej kesihatan pergigian. Jadi kalau anda berminat untuk sertai, boleh segera hubungi klinik pergigian berdekatan dengan anda. Baik, seterusnya tinjauan vaksin COVID-19, terima ataupun tolak, anda boleh nyatakan pendapat dan juga pandangan anda mengenai vaksin ini, program vaksin yang telah pun kita jalankan. Anda terus boleh ke Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya untuk mendapatkan pautan untuk menjalani tinjauan ataupun untuk menghantar pendapat anda mengenai program ini. Baik, seterusnya jom ubah minda peniaga ataupun jam yang mana berlangsung pada 7 dan 8 April 9.30 pagi hingga 5.30 petang melalui aplikasi Google Meet. Kriterianya mungkin saya boleh kongsikan, terbuka pada usahawan mikro dan juga warga negara Malaysia, syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yang patuh syariat. Dan apa manfaat sebenarnya program jam ini? Pendaftaran usahawan secara percuma, latihan dan bimbingan diberikan secara percuma, aktiviti pemasaran dan promosi program jam, dan ini yang menarik, peluang kolaborasi dengan rakan strategik bagi tujuan pemasaran dan juga promosi.
Baik, seterusnya kursus asas keusahawanan ataupun KAK, permulaan penetapan minda usahawan iaitu pada 10 hingga 11 April 2021, yuran RM50. Anda akan dapat percuma buku Start Me Up Business Toolkit for Startup. Jadi banyak model-model asas yang akan diterapkan dalam kursus ini. Anda kena saksikan sendiri dan juga anda kena daftar. Peluang ini hanya RM50 sahaja, okey? Baik, seterusnya ini daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi mengenai INSCAN iaitu Institut Keusahawanan Negara yang menawarkan peluang pekerjaan kepada anda protege iaitu positionnya ataupun posisi trainee executive immediate hiring. Anda boleh terus ke inscan.gov.my sebelum 7 April. Baik, ini pula daripada KBS Malaysia di mana Litar Antarabangsa Sepang SIC memperkenalkan SIC Time Out kepada semua bermula pada Isnin hingga Rabu iaitu hari ini hingga 7 April bermula pada pukul 5 hingga 7 petang. Anda boleh lakukan pelbagai aktiviti di sana termasuklah aktiviti berbasikal, berlari, berjoging, inline skating dan juga bermain papan luncur di sana. Baik, perkongsian tadi mengakhiri pasukan sahih untuk hari ini. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada dan patuhi SOP yang ditetapkan. Dan juga jalankan tanggungjawab anda untuk tidak menyebarkan berita palsu di mana jua, di media sosial dan sebagainya. Jadilah netizen yang bertanggungjawab. Juga pastikan sahih sebelum kongsi sebarang info anda. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.